Dan seterusnya kita ikuti pula perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Kerajaan Negeri Sabah beri jaminan rakyat yang belum mempunyai rumah mampu milik mendapat pembelaan sewajarnya dan laporan khas mengenai beruang madu di Sandakan. Jadi itu antara bahan berita dari Sabah petang ini. Laporan lanjut kita terus saja bersama Imran Azmi Rosli di sana. Silakan Imran. Terima kasih Syam dan Fatul. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri memberi jaminan rakyat khususnya mereka yang belum mempunyai rumah mampu milik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, ini selaras konsep satu keluarga satu rumah. Datuk Musa berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan kunci projek perumahan rakyat PPR Lintas Sibuga di Sandakan. Projek tersebut dilaksanakan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Menurutnya lebih banyak projek perumahan rakyat juga akan dilaksana agensi kerajaan negeri sebagai salah satu usaha menghapuskan kawasan setinggan di negeri ini. Mulai tahun ini kemudahan di kawasan PPR turut ditambah baik bagi memberi keselesaan kepada penghuninya. PPR ini akan dinaik taraf sedikit lagi, di mana ada kesedaran dari segi surau, dari segi dewan dan pendidikan. Jadi ini sudah tentunya memberi besar manfaat pada penghuni rumah-rumah di PPR. Terdahulu ketika berucap, Datuk Musa berkata kerajaan negeri sedia menawarkan kawasan tanah yang strategik untuk pembinaan PPR di negeri ini. Langkah itu bagi memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah di kawasan bandar dan pinggir bandar. Setakat ini kerajaan telah melaksanakan 27 PPR merangkumi 19,491 unit rumah. Daripada jumlah itu, 16 projek telah siap sepenuhnya. Rakyat diingatkan agar tidak mudah mempercayai sebarang bentuk hasutan pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja mahu memecah belahkan perpaduan kaum di negara ini. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri ketika memberi peringatan berkenaan menyatakan rakyat tidak seharusnya mudah terperangkap dengan tindak tanduk golongan penghasut yang suka melihat keharmonian yang dikecapi pelbagai kaum dan agama di Malaysia tergugat. Rakyat Malaysia majoritinya mahukan keamanan, kestabilan, saling hormat menghormati serta menjunjung persetujuan dan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan. Katanya, keadaan itu menjadikan Malaysia terhindar daripada konflik dan perang saudara seperti di kebanyakan negara baru merdeka. Beliau menyatakan demikian ketika bertemu masyarakat Cina di Pitas. Dalam majlis ini, Datuk Abdul Rahim yang juga ahli Parlimen Kudat menyerahkan bantuan kepada kira-kira 500 orang daripada golongan memerlukan. Warga emas dan anak-anak istimewa di negeri ini tidak pernah dilupakan setiap kali sambutan perayaan. Menjelang sambutan Tahun Baharu Cina, mereka diraikan dalam satu majlis bersama isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Hajah Faridah Haji Tusin di dataran Diasoka, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datin Faridah mengagihkan angpau Tahun Baharu Cina kepada 50 anak-anak dari rumah kanak-kanak Kota Kinabalu dan 100 warga emas dari rumah warga tua Sri Pritchett Kinarut. Majlis anjuran bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dan Persatuan Bangsa-Bangsa Cina Sabah ini merupakan sebahagian daripada pengisian program Karnival Tahun Baharu Cina bagi tahun 2014. Pelbagai acara hiburan dan persembahan pentas turut diadakan bagi meraihkan kira-kira 2,000 pengunjung yang hadir. Beruang madu yang merupakan beruang terkecil daripada 8 spesies beruang di dunia semakin terancam. Dianggarkan populasi beruang berkenaan merosot sekurang-kurangnya 30% dalam tempoh 3 dekad lepas. Ikuti laporan lanjut mengenai haiwan kecil ini bersama wartawan Iswadiman Samsudin dan juru kamera Yuzri Isar. Beruang madu diklasifikasikan sebagai spesies yang dilindungi sepenuhnya di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997, sama seperti status yang diberi kepada orang utan dan badak Sumatera. Kehilangan habitat, pemburuan haram dan didagangkan sebagai binatang peliharaan antara ancaman utama beruang madu yang terdapat di negeri ini, khususnya di pantai timur Sabah seperti Sandakan. Menyedari risiko kepupusan haiwan berkenaan, Pusat Konservasi Beruang Madu Sandakan BSBCC, satu-satunya pusat pemeliharaan beruang madu di negara ini dan pertama di dunia, ditubuhkan pada tahun 2008.
BSBCC yang terletak dalam kawasan hutan simpan Sepilok kini dibuka kepada orang ramai selepas semua prasarananya siap sepenuhnya. Terdapat kira-kira 28 ekor beruang madu ditempatkan di pusat ini. Pembukaan BSBCC ini disempurnakan bersama Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Datuk Samanan, Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Datuk Dr. Laurentius Ambu dan Pengarah Eksekutif Land Empowerment Animals Peoples LIP Cynthia Ong. Kita akan buat pendidikan untuk memberi tahu maklumat kepada orang ramai kepentingan beruang di negara kita dan kepentingan beruang di dalam hutan kita. Selain daripada itu, kita pun mau kasih tahu berikan itu informasi yang penting untuk orang ramai bahawa beruang ini dilindungi oleh undang-undang. Selain menyediakan ruang informasi beruang madu, pusat ini juga mempunyai pelantar memerhati, laluan pejalan kaki, 2 rumah beruang dan pusat pelawat. Ia dibuka setiap hari bermula pukul 9 pagi hingga 3.30 petang dengan iuran kemasukan berpatutan. Pembukaan pusat konservasi ini bukan sahaja mampu memperkenalkan sandakan kepada mata dunia, malah ia juga mampu merealisasikan hasrat kerajaan untuk mencapai sasaran pelancong yang hadir ke negara ini sehingga mencapai 28 juta orang sempena Tahun Meluat Malaysia 2014. Laporan Sudiman Syamsuddin bersama rakan juru kamera Yusri Isar untuk Berita RTM. Ya, saudara, sekian dulu paparan berita wilayah dari Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Hisham dan Farhatul. Silakan. Baik, terima kasih Imran atas laporan seperti tadi.